Apa yang saya faham berkaitan isu psikososial yang dipilih ialah tekanan rakan sebaya didefinisikan sebagai tekanan sosial atau tekanan yang timbul dari perkumpulan rakan sebaya seseorang. Ini merujuk kepada pengaruh dan ekspektasi yang diletakkan oleh rakan sebaya terhadap individu untuk bertindak atau berperilaku tertentu. Tekanan rakan sebaya boleh timbul dalam pelbagai situasi seperti dalam persitkaran universiti atau dalam kumpulan sosial. Sebagai contoh, dalam kalangan pelajar di universiti, tekanan rakan sebaya mungkin mendorong seseorang untuk mengambil risiko seperti merokok, minum alkohol atau terlibat dengan sebarang tingkah laku yang tidak sihat. Antara contoh spesifik dan terperinci bagaimana strategi tersebut diterapkan dalam kehidupan harian dari aspek intrapersonal ialah meningkatkan motivasi diri. Hal ini dikatakan demikian kerana jika rakan sebaya memberikan motivasi kepada saya untuk berjaya, maka sudah pasti saya akan berusaha untuk melakukan lebih baik dan saya akan termotivasi secara langsung dan berusaha sedaya upaya untuk meningkatkan prestasi diri saya khususnya dalam bidang akademik. Sebagai contohnya, saya mendapat keputusan semester pertama yang kurang memuaskan. Jadi rakan sebaya saya, itu rakan sebilik saya sendiri, memberikan dorongan kepada saya untuk melakukan yang lebih baik untuk pemeriksaan akhir semester kedua nanti. Perkara ini akan membuahkan hasil kerana saya berasa saya perlu ikut jejak langkah beliau. Selain itu, contoh lain yang spesifik dan terperinci bagaimana strategi tersebut diterapkan dalam kehidupan harian dari aspek interpersonal pula ialah pembinaan ketahanan emosi seseorang. Hal ini demikian kerana ketahanan dapat membantu seorang membangunkan ketabahan emosi. Perkara ini adalah bertitik tolak daripada tekanan dan ejekan orang lain, khususnya rakan sebaya yang dapat menguji kestabilan emosi seseorang. Misalnya, saya sering mendapat tomahan daripada rakan yang lain kerana keputusan semester pertama kurang memuaskan. Meskipun begitu, saya tidak terkesan dengan tomahan tersebut. Malahan saya lebih tabah untuk fokus melakukan yang lebih baik daripada yang sepatutnya bagi memastikan keputusan serta PNGK saya berada pada tahap yang terbaik. Okey, baiklah. Di samping itu, bukti perkembangan individu pula adalah pengalaman diri saya sendiri dari aspek intrapersonal, iaitu kecerdasan emosi, di mana berdasarkan pengalaman diri saya sendiri melihat bagaimana pengaruh rakan sebaya boleh menyebabkan penurunan prestasi khususnya dalam akademik. Sebagai contoh, rakan saya yang mudah terpengaruh dengan rakannya yang lain selalu melakukan aktiviti yang tidak berfaedah seperti melepak sehingga mengabaikan waktu yang sepatutnya digunakan untuk mengulang kaji pelajaran. Kesannya dia terpaksa mengulang semula subjek tersebut pada semester hadapan. Selain itu, self growth dari aspek interpersonal iaitu ketabahan pula ialah bagaimana pembinaan ketahanan emosi dapat membangunkan ketabahan emosi seseorang. Hal ini demikian kerana ketahanan emosi ini dapat dibina dengan bagaimana seseorang itu tabah dalam menghadapi tekanan dalam hidup. Contohnya, mengawal perasaan dirinya sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Aswati dan rakan-rakan. Saya Nurul Wardah Aini binti Abdullah bernombor matrik 161754 ingin memberi refleksi diri saya terhadap kursus PGA 102 di dalam kelas tutorial ini. Di dalam video ini, saya akan memberitahu tentang refleksi individu yang mengaplikasikan strategi atau teknik daripada projek kumpulan saya yang dapat saya terapkan di dalam kehidupan saya. Saya juga akan menjelaskan bagaimana teknik atau strategi ini membantu saya dalam mengembangkan kemahiran intrapersonal dan interpersonal. Isu psikososial seperti tekanan rakan sebaya seringkali dilihat dalam mempengaruhi seseorang remaja, terutama di alam universiti.
Isu ini perlu diambil enteng oleh semua masyarakat dengan mengambil tahu adakah tekanan rakan sebaya ini membantu mereka secara positif ataupun negatif. Apabila remaja berada di universiti, mereka mudah terpengaruh ataupun terdedah kepada perkara yang berlaku di alam universiti seperti kegiatan merokok, ponteng kelas dan melepak yang bermula di alam universiti secara berleluasa. Berdasarkan pengalaman saya, iaitu saya telah menggunakan teknik mesin rakaman rosak, iaitu yang pertama, saya memahami ketegasan untuk membuat keputusan secara bebas dan berdiri teguh untuk diri sendiri, iaitu yakin terhadap diri saya apabila membuat keputusan. Saya perlu berkata tidak untuk membuat pilihan saya dengan yakin. Saya perlu mengenal pasti situasi mencabar seperti rakan sebaya kita mengajak kita untuk ponteng kelas kerana kelas itu bosan ataupun tidak menyiapkan kerja yang disuruh oleh pensyarah. Seterusnya, saya akan membangunkan respon ketegasan saya untuk berkata tidak. Terima kasih, saya perlu menjalankan kerja seperti secepat mungkin dan saya ada rancangan lain untuk dibuat apabila mereka mengajak saya lepak makan malam. Di sini juga saya dapat memperkuatkan afirmasi yang positif dengan mengatakan saya yakin dengan keputusan saya, jadi saya perlu balik sekarang untuk menyiapkan kerja khusus atau pertugasan yang diperlukan atau perlu dibuat atau perlu diselesaikan. Bagi interpersonal pula, orang lain ataupun rakan-rakan sebaya lain perlu memahami keadaan saya, iaitu perlu ada sifat empati di dalam diri mereka, iaitu mereka mengatakan saya hormat dengan keputusan awak dan mereka juga telah memberi motivasi kepada saya apabila saya berada dalam emosi yang tidak stabil untuk menyiapkan kerja tugas tersebut. Di sini, dengan pengalaman yang dilalui, jelaslah refleksi saya sebagai intra dapat mengenal pasti dan mengawal emosi dengan stabil dalam kehidupan saya dan dapat menjadi pelajar profesional. Oleh itu, interpersonal pula dapatlah saya faham perasaan orang lain, iaitu menanamkan sifat empati dalam diri saya supaya saya dapat memahami perasaan orang lain, dapat membantu mereka dalam apa jua keadaan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Pengaruh dan tekanan rakan sebaya ialah pengaruh langsung atau tidak langsung dalam kalangan rakan sebaya, iaitu ahli kumpulan sosial yang mempunyai minat, pengalaman atau status sosial yang serupa. Ahli kumpulan atau rakan sebaya lebih cenderung untuk mempengaruhi kepercayaan, nilai dan tingkah laku seseorang kerana ia lebih rapat dan mempunyai minat yang sama dengan kita. Ia boleh memberi impak positif serta negatif kepada seseorang individu. Strategi yang diterapkan dalam kehidupan harian berdasarkan aspek intrapersonal adalah dengan melakukan tugasan dalam kumpulan, sebagai contoh melakukan kerja rumah ataupun tugasan yang diberikan oleh guru bersama rakan. Rakan dapat membantu dan mendorong kita untuk lebih yakin dan rajin menyelesaikan sesuatu tugasan yang diberikan oleh guru. Rakan dapat membantu jika kita tidak faham atau tidak mahir untuk melakukan sesuatu tugasan tersebut. Seterusnya, berkawan dengan ramai orang yang mempunyai berbagai ragam. Hal ini dapat menjadikan kita lebih penyabar dan mempunyai mental yang kuat apabila berhadapan dengan orang yang bermasalah. Sebagai contoh, mempunyai ramai rakan yang suka bergurau kasar dan maki hamun dapat melatih kita untuk menjadi lebih sabar dan tenang apabila berada dalam situasi yang tegang. Seterusnya, strategi yang diterapkan dalam kehidupan seharian berdasarkan aspek interpersonal adalah melakukan aktiviti seperti bersukan bersama rakan. Hal ini dapat menjadikan kita lebih aktif dan cenderung dalam melakukan aktiviti sukan. Rakan sebaya dapat mendorong kita untuk bergiat aktif bukan sahaja dalam akademik, malah dalam kegiatan kokurikulum. Kita akan lebih tertarik jika melakukan sukan bersama rakan. Di samping itu, belajar ilmu agama bersama rakan sebaya dapat mendorong kita untuk melakukannya dengan lebih bersungguh-sungguh. Kita akan berasa malu
Jika tidak melakukannya apabila rakan kita mengajak, maka kita akan lebih tertarik dan lebih bersungguh-sungguh untuk melakukan apabila rakan kita mengajak untuk melakukan kebaikan. Dengan ini, kita dapat meluaskan pengetahuan tentang ilmu agama dan membina kepribadian diri yang baik. Dorongan rakan sebaya dapat membantu kita dalam membina akhlak dan kepribadian ke arah yang lebih baik. Sebagai contoh, saya lebih rajin dalam menyiapkan kerja ataupun tugasan yang diberikan oleh guru apabila melakukan bersama rakan. Saya juga lebih aktif dalam melakukan kegiatan sukan kerana rakan-rakan saya ramai yang terdiri daripada atlet dan sebagainya. Seterusnya, saya juga lebih aktif dalam melakukan dan mencari ilmu-ilmu agama kerana rakan-rakan saya mengajak ke arah kebaikan dan menuntut ilmu agama.